semayang di rumah. Mayang seorang di rumah. Kediam baru semayang jemaah. Ada balik pula semayang di rumah seorang. Jadi benda tu biasalah. Jadi dulu-dulu anak-anak kita tak mayang tarawih. Ni kita ada di rumah ni, anak kita mayang tarawih. Apa jadah molek depan orang tamu tu, kesong habis ini kerana kursi-kursi, semayang tarawih. Nak selawat pun tak mau selawat, kau pandai nak tazkirah kau apa, bila kita kumpul lagu ni, rasa-rasanya tak pelik mana. Sebab orang duduk kelepar nak pergi sejik, kelepar nak pergi sejik. Tak ada sejik lagi sekarang. Jadi kita kena kurung gini, kita latih. Ajar anak-anak kita mayang tarawih, ajar anak-anak kita tazkirah. Nak molek-molek ada. Cuma kita tak boleh nak iktikaf. Tak boleh nak iktikaf rumah. Jadi ulama' duduk keluar belakang dah. Bila kita ni memang duk buat sama, tiba-tiba ada uzur syar'i. Uzur yang diterima syarak. Kita tak pergi iktikaf, kita duduk di rumah pun, kita niat nak iktikaf tapi dia halangi oleh uzur, pahala sama macam kita iktikaf juga. Tak ada pelik sikit pun. Setiap kali Tuhan beri susah, bila orang beriman, ketika ada tidak akan ada sia-sia. Mesti ada pahala, mesti kafarah dosa. Itu dah tu. Okey, satu lagi Ustaz sebagai contoh lah. Ini masalah tentang anak-anak kita. Anak kita, dia pemuda, dia kuat sangat duduk main WhatsApp, duduk main handset. Siapa dia duduk jaga handphone? Siapa tinggal acara-acara lain? Kaum keluarga, ibadat dan seumpamanya, kata orang dia hanyut sikit. Kalau mereka sampai tahap addict yang tak boleh nak cerah tangga dengan handset ni, macam mana kita nak nasihat mereka pada bulan puasa ni supaya mereka baca Quran, boleh zikir, boleh semayang dan kurangkan tentang handset ni. Silakan Ustaz. Baik. Inilah satu di antara, jadi lumrah dah akhir zaman ni, satu teknologi yang menyebabkan ramai orang jadi lalat. Tapi kita tak boleh nak salahkan teknologi. Kita tak boleh nak salahkan nikmat ni, nikmat Allah. Dulu kita tak ada benda lagu ni, telefon itu pakai dengar suara je lah. Kalau anak tak balik tak, kena pergi cari, ambil lampu suluh pergi cari luar jalan. Dia ni senang. Halo, ada dua ni bang? Ada sini, balik. Tok lelaki pula dulu Allah, pada 2 hari tak jumpa. Tok lelaki pergi dua ni tak tahu. Dia ni senang ni, ada live streaming, ada macam-macam location, live location. Itu kan nikmat Allah yang Allah tak beri pada dulu, dia beri pada orang sekarang. Patut kita bersyukur. Syukur ni bukan alhamdulillah saja. Gunakan nikmat itu dengan cara yang betul. Itu pesan untuk anak-anak muda. Orang tua pun sama, lebih kurang anak muda juga tua jadi. Kalau bak telefon. Dia ni tu lelaki tak boleh nak pergi jalan rata lah, nak pelawak tak boleh dah, Datuk. Bini tanya ada dua tu bang. Ada surat ni. Pergi live lah fashion. Kita kata kali untuk lelaki. Tak kata hidup surat. Jadi bila kita main apa saja pun atas diri kita. Lepas tu persediaan atas individu. Benih yang baik, kalau jatuh laut jadi pula. Jatuh laut dah jadi pula. Maknanya berilah teknologi apa pun, dia pandai guna. Dia tidak siapa badak semayang, main game saja siapa. Berhenti ngaji pondok. Ada budak berhenti ngaji pondok. Main game sedap sangat ni. Benda main PIBG. Ayah PIBG juga, anak PIBG juga. Siapa berhenti, siapa tak mengerti, siapa tak kisah lah. Kau duduk sebelah pula, siapa tak layang tu lelaki. Anak-anak rebah dah akak. Ayah main game ni. Allah lebih. Anak rebah. Padahal kita kalau kucing tu jatuh lalokang tu, sunat dia akak. Boleh datang. Anak ayam siap-siap jatuh lalokang tu, sunat kita akak boleh pahala. Anak rebah nungi kaki tak kata, kepala masuklah beledi. Ini geng. Tonyoh ke geng. Ayah tu. Ada macam mana. Kita ketua keluarga. Sebab itulah berpada-pada. Apa benda pun berpada-pada. Bersokang berpada-pada. Handphone berpada-pada. Kita bukan ni lahir ke dunia ni untuk main saja. Kita ni nak jadi ibadillah. Hamba-hamba Allah. Kita bangun di akhirat lagi. Allah kata hamba-ku. Allah lebih seronok lah kita. Nak jadi hamba Allah. Takkan dengan telefon saja pagi petang siang malam. Ambil masa. Ambil masa fikir bahawa nyawa kita ini bukan hanya dengan macam roket kereta 6 bulan setahun, 6 bulan setahun. Nyawa kita ni sekali tarik, habis dah boleh nak nafas dah.
itulah hembusan yang terakhir. Nah, mana orang mati, handphone duduk tangan, terbuka lagi. 5 orang, 5 keluarga, IPT, langgar tembok. Handphone hidup lagi, ada lagu lagi, dedak. Turang, bahan tanah habis. 5 orang. Nah, Allah lebih. Jadi kita ingat, jangan sampai kita larang. Handphone ini satu nikmat. Guna pada perkara yang baik pun boleh pahala. Buat baca Quran boleh pahala. Untuk share benda-benda yang baik pun boleh pahala. Tapi jangan sampai berlebih-lebihan. Sampai kerja kita pun, kita tak cari mana dah. Rumah pun masing-masing dengan handphone sendiri. Sudah jadi suatu keluarga yang macam seolah-olah balok satu keluarga tu. Ada hal masing-masing, ada telefon masing-masing. Semoga kita lebih kekuatan oleh Allah dapat jaga benda-benda yang macam ni. Jangan sampai kita lemah, tenggelam, hanyut dalam nikmat mumpung seperti ini. Itulah. Terima kasih. Bagus juga terangan tu. Cuma saya nak tanya sikitlah pengalaman Ustaz. Yang Ustaz ramai nak murid. Mungkin Ustaz ada dengar tak cerita masalah handset, duk main handset ni sampai bercerai laki bini, sampai punah rumah tangga, sampai cakap. Boleh tak Ustaz cerita umum pengalaman yang Ustaz tahu? Handset ni harta benda kita. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kamu tu dan keturunan kamu tu bukan makna mesti jadi fitnah. Kalau tak kena gaya, jadi fitnah. Ayat ni tunjuk dah. Dengan handset beribu-ribu, hak bini saja 3,000. Hak laki 4,000. Baloh. Pasal apa? Pasal saat ni lah. Kata kita tak pandai jaga. Syariat tak ada. Ngaji tidak. Ilmu tidak. Talaki tak ada. Tok guru tak ada. Ada handset. Apa benda jadi belaka. Ada laki dah berkenalan dengan laki-laki lain. Berkenalan macam-macam. Hak ni pula layan hak ni. Suami layan hak puang. Hak puang bini layan hak laki tu. Bini tidur, laki cek telefon. Laki tidur, bini cek telefon. Balah, bercerai-berai dan sebagainya. Ini semua fitnah. Bukan hakikat nikmat tu fitnah. Tapi dengan sebab kita, benda yang baik jadi fitnah. Nah, ramai. Saya pun jumpa dengan Qadhi, dia kata banyakkan kes handset. Dia terang bercerai. Nah, tengah cakap bini lagi pun tutup. Ada masalah tu. Sekarang bini akan cek. Ada suami pandai. Dia kata cek lah. Dia pakai nama lain. Bubuh nama lain. Nah, kasih dia nama puang, buah nama berakhir. Bini pula ada kasih baru pula buah nama awang cak, awang kedacak. Padahal lelaki lain. Bila lelaki pergi kerja berwhatsapp, ada yang live video dan sebagainya. Benda macam ni sebenarnya, lepas tu kita kena ngaji dulu. Ngaji dulu, masuk dulu hukum akal, masuk kata orang dulu, masuk segala undang-undang dulu. Kita hidup di bumi ni dengan undang Allah. Buat marilah Gajah Hikmah pun insya-Allah kita ada kekuatan untuk balance, untuk jaga. Aku ni laki, aku ada laki dah, aku ada bini dah, maka tak boleh aku nak buat benda lagu ni. Kalau begitulah, kalau kita ingat sama, insya-Allah. Jadi agak-agaklah janganlah siapa bercerai-berai lagu tu. Berhenti-berhentilah duk main siapa fitnah. Benda yang kita nak patutnya dapat nikmat, habis PT beribu, bayar bulan pun ada telefon 150 sebulan. Tapi dengan kita bayar banyak tu untuk merosakkan diri kita sendiri. Tak ke rugi diri kita. Patut kita bayar habis banyak tu, kita jadi kau molek, kau mah, kau comel. Tak. Dengan kita bayar telefon, kau canggih telefon, kau kuat bala. Saat ni lah, sebab kita tidak ada integriti, tidak faham akan masalah siapa diri kita dan sebagainya, maka kita akan hanyut, tak tahu tengah tepi. Lambat nitah orang, nak perkenalan belaka. Padahal kita ada suami dah. Jadi benda-benda lagu ni lah kalau kita fikir insya-Allah tidak akan, ataupun berkurang lah hal perceraian. Kerana apa? Kerana masing-masing tidak masing-masing tidak jujur, masing-masing tidak ada peraturan dalam menggunakan nikmat Allah. Gitulah tu. Terima kasih. Satu soalan, Ustaz kena betul sikit kepala Ustaz. Minda Ustaz. Sebab saya nak tanya soalan yang cepumah. Allah. Ni nak jerak ni. Tak jerak, tapi sekadar nak tahu. Ni ikhlas. Mungkin soalan ni mungkin akan jadi viral seluruh Malaysia dan seluruh dunia.
Allah. Soalannya gini Ustaz. Kalau Ustaz jadi Menteri Agama Malaysia, Ustaz nak buat apa? Secara ikhlas lah. Saya cakap, mungkin ini nasihat pada diri saya. Boleh saya ambil pedoman sebahagian. Sila Ustaz. Kalau saya jadi Menteri Agama Malaysia. Ya. Kalau lah, alat kalau. Jangan suruh. Saya ni JKK pula layak. Allah, kalau saya jadi Menteri Agama, maknanya saya ni ada kuasa lah dalam bab menyampaikan agama, menegakkan agama. Dia gini, kaedah hidup kita ini, iaitu kita kena sentiasa ambil peluang. Sentiasa kita kena guna kuasa. Yang dilarang salah guna kuasa. Bila kita ada kuasa, bermakna kita duduk pada satu keadaan yang sangat berpeluang besar. Dia kuasa ni penting kau. Kalau kau tak ada kuasa, kalau ada benda yang dia boleh buat, tapi banyak benda dia tak boleh buat. Macam penjaga maksiat. Kalau kita kena nasihat apa semua, dia apa. Tapi kalau mari jabat agama, dia takut. Pasal apa? Pasal ada kuasa. Kalau kata jangan ramai orang balik ada rumah. Tak, ya. Tapi kalau pulih mari, betul-betul rapak, sembol masuk dalam rumah. Jadi bila kita menteri agama, maknanya kita berkuasa. Ambil peluang, gunakan kuasa itu. Untuk apa? Litakuna kalimatullahi al-mulia. Supaya agama Allah tinggi, dimuliakan. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi. Kenapa? Aku jadi 5 tahun, 3 tahun ke tak kira lah. Aku sempat buat benda ni dan aku dapat jawab di akhirat di hadapan Allah. Malai terkukuluh, lai terkukuluh. Benda yang kita tak boleh nak buat semua, jangan tinggal semua. Saya yakin Datuk, walaupun baru sebulan setengah ni, belang-belang COVID ni pun banyaklah pembaharuan yang kita nampak. Dan nampaklah seolah-olah bantuan daripada Allah. Kita akan lihat Datuk dengan kaki-kaki tangan lain untuk memberilah apa yang saya beritahu tadi, Islam itu akan naik. Jadi guna kuasa Datuk. Saya tak ada kuasa. Kalau saya Menteri Agama, Datuk sudah memang Menteri Agama. Jadi Allah akan tanya di akhirat nanti. Mau buat apa Datuk? Datuk kata saya gitu-gitu sajalah. Jangan. Guna kuasa kita untuk litakuna kalimatullah ulia. Agama Allah itu tinggi. Dan saya yakin Datuk faham. Kat mana Datuk nak buat supaya jadi tinggi, Datuk lebih arif. Kalau saya gitulah. Kalau saya Menteri Agama lah. Ada orang, kalau saya Menteri, saya kahwin seorang lagi. Tidak. Ini Menteri Agama. Menteri Agama tak boleh kahwin ramai. Kalau saya Menteri Agama, saya akan guna kuasa apa yang saya ada supaya agama Allah itu naik. Bila agama Allah itu naik, orang kafir pun dapat tumpang nikmat. Sebab apa? Sebab bila agama Allah adil, bila adil itu duduk di atas, orang kafir rasa nikmat. Bukan kata orang kafir bukan Islam saja, binatang pun dapat tumpang rahmat. Bila agama itu duduk di atas. Jadi gunakanlah segala kuasa yang kita ada, buat apa saja, saya yakin agama Allah akan naik. Allah tak tanya takat mana naik, tapi Allah tanya kamu naikkan atau tidak. Itu saja. Jadi insya-Allah lah. Saya doakan Datuk ada kekuatan, bantuan dan pertolongan daripada Allah bersama semua kaki tangan kementerian untuk menaikkan agama Allah. Orang bukan Islam tak perlu takut. Sebab bila Islam naik, maksudnya orang bukan Islam tumpang rahmat, tumpang seronok, tumpang bahagia. Sebab benda yang baik. Islam ni yang baik. Rasuah tak ada dan sebagainya. Islam itu baik. Gitu Datuk. Terima kasih banyak. InsyaAllah kita cuba satu cara yang lain lagi. Mungkin satu pentas untuk saya dengar pandangan, nasihat ke Sangkut Fadilah Ustaz Azhar. Jadi saya nak minta sebaik Ustaz untuk doakan kepada seluruh rakyat Malaysia dan negara kita agar selamat daripada COVID-19 dan juga sebarang bentuk fitnah malapetaka. Allah hidupkan kita dengan aman dan damai.
Saya persilakan Ustaz doa untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau lebih mengetahui dengan apa yang berlaku di negara kami ini, maka hilangkanlah, hindarkanlah, jauhkanlah segala perkara yang memudaratkan kami, kerana kami berserah kepadamu pada hari ini, memohon sungguh-sungguh kepadamu. Ya Allah, tolonglah kami, bantulah kami dalam menghadapi masalah wabak penyakit COVID-19 ini, ya Allah. Kerana Engkaulah yang menurunkan penyakit, Engkaulah juga yang menghilangkan akan penyakit. Kami meminta ampun kerana dosa kami terlalu banyak kepadamu, ya Allah. Kerana dosa kami lupakan kamu sebelum ini, ya Allah. Sekarang kami kembali kepadamu beramai-ramai seluruh rakyat Malaysia memohon ampun kepadamu. Dengan kini kami harap kamu kasihan belaslah kepada kami. Mudah-mudahan diberi kebaikan, kesembuhan, selamat daripada penyakit dengan kadar yang berapa segera. InsyaAllah berilah peluang pada kami sekali lagi. Jangan kamu azabkan kami dengan perkara yang tidak mampu kami hadapi ini. Ya Allah, berilah kekuatan kepada segala petugas-petugas yang ada di barisan hadapan, tentera, polis, Kementerian Kesihatan dan sebagainya, supaya mereka cekal dan tabah untuk terus berjuang menjadi wira-wira negara. Kami yang ini menjadi rakyat jelata, berikan kepahaman dan kekuatan untuk sama-sama berjuang untuk menolak, membuang, menghapus, menghilangkan segala masalah yang sedang kita hadapi ini, insya-Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya dengan ini nak ucap terima kasih kepada Ustaz Azhar. InsyaAllah satu masa nanti kita bertemu dan kita boleh lagi berbicara bersama, insyaAllah. Jazakumullahu khairal jazaa. Amin. Terima kasih Datuk. Saya pun ucapkan terima kasih pada Datuk kerana mencemar duli sudi menjemput saya untuk bersama dengan Datuk. Mudah-mudahan saya dipanjangkan umur untuk melihat kejayaan yang Datuk akan lakukan menaikkan martabat Islam di negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.